businessman, dia sokong sebab dia pada tank. Dia akan sebab dia akan Kamala akan naikkan tank orang kaya, tapi dia akan kurangkan dia tank orang kaya. Memang dua orang tu jahat, tapi kalau lebih kita dah nampak jahat ke jahat. Lepas tu dia nak sangat jadi presiden sebab dia eksekutif dia boleh ampun diri dia. Dan dia Kamala ni Biden ni dia tak ada pun sedikit, dia hanya bercakap je, tapi dia dalam senyap-senyap dia support. Berbilion-bilion dia. Yang Kamala dia akan lebih kepada yang middle class, low class and middle class. Itu rasa tu bukan isu tu. Itu bukan isu besar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali sekali lagi bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Halim Romli. Jangan lupa seperti biasa terus menyokong channel HRC, subscribe, share dan like. Dan jangan lupa untuk membantu dana dengan hadiahkan super tank dan juga sumbangan ke akaun HRC. Malam ini program Hard Talk saya akan persembahkan sebahagian daripada temu ramah live saya bersama seorang rakyat Malaysia yang kini menetap di Amerika Syarikat, Papa Razi, atau nama betulnya Abang Razi kita, menetap di Dallas, Texas. Saya akan berkongsi bertanya pandangan beliau mengenai isu pemilihan Presiden Amerika yang baru saja selesai berlalu. Agak menarik mengenai keputusan pemilihan Presiden Amerika ini antara Kamala Harris dengan Donald Trump. Yang kita tahu keputusan akhirnya Trump jaya menangi kali kedua untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat. Beliau akan mengangkat sumpah pada bulan Januari ini. Dan kita tahu antara menarik bagaimana Trump dapat sokongan Elon Musk. Tapi ada banyak lagi perkara-perkara yang menarik perlu kita tahu mengenai pemilihan Presiden Amerika ini. Kenapa Kamala Harris kalah? Bagaimana Trump boleh menang? Apa yang menjadi isu bagi orang-orang Amerika, pengundi-pengundi Amerika? Jom kita dengar bahkan daripada pandangan Papa Razi ataupun Abang Razi kita ini mengenai isu pemilihan Presiden Amerika Donald Trump. Boleh? Boleh. Okay, introduce yourself. Ya. Okay, aku memang asal Penang, mungkin nak cakap bahasa Penang lah kot . Penang boleh, English boleh. Penang no problem. Penang, aku mai aku landing kat US ni dah lebih kurang dekat dah 18 tahun dekat 20 tahun . Apa punca kemenangan Trump lah? Dari segi ni lah sokongan penduduk-penduduk Amerika. Kita tahu banyak ada isu saya nak tanya pasal orang Islam di Amerika yang sokong dia tu. Mungkin kita fokus kat situ. Selain daripada isu-isu lain lah. Dia masalah yang terbesar dia Kamala telah buat, dia telah berbohong pada orang most of the people community, Muslim community in the US, because of he keep lying, and then the big problem is when he talk when he in his campaigns he told the Muslim people he support the Muslim, and in the other campaign he said he support the Israel, because we know that in US we very hate, because we are taxpayers. Then a few 3 minggu sebelum election day tu, semasa selepas Iran attack missile to the dalam masa seketika je dia support US Biden department of Biden ni dia support lebih kurang 80 bilion untuk support Israel anti missile.
Itu yang buatkan orang Islam di US ni marah betul. Itu yang buatkan orang US ni marah betul. Berapa persen pengundi Muslim lah dekat Amerika? Berapa persen? Di US ni dekat US ni 75% adalah white people, white American. Jadi the rest tu ada black American mungkin 15%. 10% mungkin ada yang Mexican American. Muslim bukan tak banyak, dalam 5%, 10% macam tu ya. Tapi sebabkan state tu setengah tu macam state di setengah state tu banyak yang orang Muslim. Macam di Texas ni banyak orang Muslim, tapi Texas ni besar. Jadi komuniti orang putih tu lebih banyak. Pertama faktor kerana dia support Israel. Orang Islam memang kita dah marah. Yang kedua dia berbohong. Jadi masa Trump kalah yang masa dulu yang the first presiden dulu yang sebelum dia kalah yang dulu dia menang tu, lepas tu dia kalah. Yang second dia lawan untuk jadi presiden tu, sebab kita masa tu kita dah kita marah sebab dia kata dia nak buat dia nak bina dia nak tukar capital kat Jerusalem kan, dia nak tukar, kita orang marah. Jadi dia anti Islam, lepas tu dia banyak berbohong juga. Tapi pada masa sekarang yang baru ini dia dah tukar sikit dah. Dia dah kendur dah. Dia dah macam mulai support Muslim. Lepas tu dengan sebab Kamala pun sebab berbohong, dan Kamala keep support Israel, sebab tu orang Islam ni dah tak boleh tahan, dan mungkin tukar yang orang banyakkan komuniti Muslim kat US memang support Trump sekarang ni, sebab dia dah kendur sekarang dah. Sebab kita tak boleh percaya, sebab sejak genocide di Gaza tu, Kamala ni Biden ni dia tak ada pun sedikit, dia hanya bercakap je, tapi dia dalam senyap dia support berbilion-bilion dia support Israel. Dia duk bagi anti missile tu. Okey. Itu yang problem besar yang kena, itu yang buatkan dia faktor besar yang kenapa dia kalah. Kenapa? Okey. Bagaimana pula Trump ni dia handle kes apa yang berlaku di East Gate dengan Palas ni? Bagaimana dia manage buatkan orang percaya dia punya politik dia dalam menguruskan isu pasal East Gate ni? Okey. Itulah sebab kita orang ni, orang Islam ni sememangnya kita orang boleh cakap 2 kali 5, 5 kali 2. Dia pun bukan sama juga. Kita tak boleh 100% percaya pada dia. Tapi kita ni base kepada the lessest evil. Memang dua orang tu jahat, tapi kalau lebih kita dah nampak kejahatan Biden dan administration Kamala ni akan keep going to support Israel. So why not we try change the leader. It's the girl. So kita tengok, kita tak tahu, sebab end of the day kita tahu ni 5 kali 2, 2 kali 5 juga ni, sama-sama lebih kurang sama juga. Sebab Trump ni dia dah bukan dia jadi presiden, dia mungkin dia tak boleh, Israel pun tak support, dia pun tak boleh buat cakap apa, dia tak boleh buat apa pun. Sekarang ni Biden yang jadi yang jadi leader. Jadi semua orang Israel punya company besar-besar yang support funding semua tu, memang sebab tu dia akan terus cakap kita akan support is legal, kita akan support you, don't worry. Jadi kalau mungkin kalau masa sekarang ni Trump yang Trump the leader, mungkin dia pun akan sama juga. Dia akan ada tekanan daripada
apa nama big company, big apa nama big people of the Isdigil kan yang ada kat US ni. Yang kedua, tapi Trump ni orang sokong dia kepada orang yang kaya. The wealthy people, almost all the wealthy people support Trump. Ya. Tengok Elon Musk tu, Elon Musk sokong tu pun satu big thing sebab dia punya polisi, dia akan cut tax. Orang kaya, orang businessman, dia sokong sebab dia kepada tax. Dia akan sebab dia akan Kamala akan naikkan tax orang kaya, tapi dia akan kurangkan dia tax orang kaya. Sebab orang bisnes sendiri tak nak dia kaya, terpaksa dia bayar duit untuk pada kerajaan berapa banyak tax dia kena potong. Proportion kaya. Kalau katakan US ni memang apa nama dia dah turun-temurun, banyak orang kaya tu dia payahlah. I mean 70-30. Apa nama dia dah. Ya, itu almost there lah. Almost there. Sebab dia macam apa nama yang masalah yang kedua, orang Trump ni apa nama Kamala ni dia hanya dapat sokongan banyak yang padu daripada orang black, Mexican. Black dan Mexican. Lepas tu sedikit-sedikit orang putih. Kalau orang putih ni, kalau apa nama Trump ni, dia solid dapat sokongan padu daripada white American. White American. Adalah American pun tahu dia memang ada rasis sikit kan. Dia dulu sebab dia dulu panggil supremacist lah. Dia memang dulu dia lebih kepada dia akan kepada lebih kepada support American lah. Dia white American dia memang sokong lah, dia memang support sebab dia nak support. Sebab di Amerika ni, terutama di countryside, maksudnya macam di kampung-kampung, diorang akses internet pun kurang. Lepas tu diorang tak pernah bertemu dengan orang Islam, tak pernah bertemu dengan orang. Jadi masa dulu dia, taktik dia macam mana dia nak ambil support orang kulit putih ni. Dia cakap we want to back to great American again, and then kita buang apa nama macam-macam. Sebab sekarang ni masalah yang kedua, orang Mexican datang kebanyakan illegal tu banyakkan yang buat kriminal banyak. Betul. Itu yang orang Amerika support dia betul-betul solid tu. Sebab kalau Bahalin kalau tahu, kalau orang Mexican ni memang kartel kan dia. Kita tahu kan. Dia banyak kali yang dia nak main ke Amerika ni, dia cross macam sungai ya. Lepas tu dia panjang pagar lah. Banyak di California tu banyak orang illegal. Dia orang ni masalah, dia orang memang masalah besar. Mexican ni memang, tapi dia orang rajin. Tempat you banyak lah Texas. Banyak orang Mexican ni banyak di Texas, di Florida, di New Mexico. Dia banyak di California, memang orang dia banyak. Tempat you okay? How they treat you? They think you American apa Asian ke? Siapa maksudnya siapa yang treat saya? You own lah, you berarti lah. How they look at you sebagai Asian lah. Dia sebenarnya kan, kita ni kan, saya tu terang. Kalau saya pergi jalan mana-mana, kalau cakap ni, orang akan cakap saya Mexican. Dia orang akan speak Mexican. So ada dua advantage lah. So bila kadang-kadang kita ingat kita orang miskin, dia orang rasa ni sama bangsa dia. Tapi bila kita buat baik, orang tak nampak kita orang Islam. Orang kata dia orang miskin. Macam tu. Bila kita buat baik. Okey, satu lagi ada kesan tak dari segi latar belakang Kamala? Kita tahu lah mak dia Indian lah, mak dia Indian, pak dia Jamaican kan. Dan dia lah dari segi perempuan tu lagi tu 3 isu. Satu wanita, perempuan tu lagi latar belakang Indian dengan Jamaican. Ada isu tak pada tu bagi banyak orang American? Itu rasa tu bukan isu tu. Itu bukan isu besar. Tengoklah kat Malaysia, kalau China sebut jadi Perdana Menteri, mampu bergaduh sangat. Di sini tu bukan isu besar. Dia isu besar. Dia yang isu besar bagi saya, bila satu isu tu, bila presiden tu dia nak buat dia nak masuk jadi presiden tu, dia akan tengok apa
apa dia punya orang kata apa, Dasar lah. kesan reaksi orang Amerika apa yang dia nak. Sebab yang first yang saya tengok adalah pasal sebab tax. Kalau siapa Tax, yang boleh bagi tax rendah, jadi sebab sekarang ni bila Trump ni dia banyak memperanankan sebab dia businessman. Sebab tu dia nak masuk dengan dia sekali. Dengan kerabat dia sekali. Jadi so, kalau yang Kamala, grup kumpulan Trump ni akan kurangkan tax lah ke orang-orang kaya. Dia banyak dia kontrol kan. Dia punya corporation tu kan. Betul. Banyak dia kontrol kan. Ya, betul. Apa nama yang Kamala, dia akan lebih kepada yang middle class, low class and middle class. Dia lebih fokus pada tu. Jadi orang kaya memang tak suka, orang kaya memang benci pada Kamala sebab dia orang kenakan tax tinggi, tapi orang-orang yang tak kerja dapat duit apa itu. Dia orang tak suka. Tapi memang kalau ikut orang black ni, kalau ni ikut orang Pak Hitam ni dekat sini memang pemalas. Tapi memang kalau ikut orang dia nak duit dia. Lepas tu dia sokong Kamala sebab dia yang dapat benefit banyak. Okey, kita nak tanya Ayu lah. Apa yang baik lah tentang demokrasi Amerika yang boleh kita belajar, boleh adapt dekat Malaysia ni? Okey, first yang saya tengok, anybody semua tak boleh, semua di bawah undang-undang. Nobody above is everyone respect lah law kan. Semua di bawah undang-undang. Nobody is above the law. Mesti semua orang tu di bawah undang-undang. Tak boleh semua di undang-undang. Jadi tapi cuma dia orang adalah dia punya macam Presiden Trump. Dia kan ada banyak dia banyak pendakwaan kan, dia banyak ni. Tapi dia boleh ampunkan diri sendiri dia bila jadi presiden. Okey, itulah kes dia yang impeachment dia tu apa cerita? Trump tu. Dia boleh ampunkan diri sendiri. Dia boleh ampunkan. Dia ada dia sebagai presiden Lepas tu dia nak sangat jadi presiden sebab dia ada kuasa eksekutif dia boleh ampun diri dia dan dia boleh ampunkan orang yang bersalah. Dia ada kuasa tu. Besar kuasa dia tu. Kuasa dia tentu besar. Yang mana geng siapa tu dia yang kena tangkap dia boleh ampunkan. Satu lagi, okey, dah post ni lah, post election ni, kita tahu dia akan Januari kan, akan angkat sumpah kan. So apa terlepas post ni lah, apa orang Amerika duk bising ke sekarang ni, apa tak puas hati ke? Dia tak macam Malaysia. Kita orang akan move on. Demokrat, Republican dia akan move on. Dia tak ada lagi nak nak jatuhkan itu macam kita nak jatuhkan tak ada. Dia akan tunggu 5 tahun lagi. Lepas tu kita tengok ramai orang tak tahu macam dulu kan Hillary Clinton kalah kan. Lepas kalah dia setiausaha ni kan. Hillary Clinton kalah kan. Dia akan bergabung tubuh jadi macam kerajaan perpaduan kan. Dia lebih kurang macam tu lah. Tapi dia tak dia memang berbeza macam Malaysia, totally beza. Sebab kita Malaysia ni kita tak move on. Kalau apa-apa kita pun biarlah 5 tahun lagi nak undi lah. Bangsa tu berlawan lah. Apa yang salah, apa yang tak salah kan. Di sini cuma ada dua senat. Satu House, satu Senat. Senat tu maksudnya kalau ada bil baru, maksudnya kalau ada akta baru nak diluluskan, dua-dua tu mesti kena setuju. Akta baru nak diluluskan, kalau tak setuju, dia takkan bil tu takkan terjadi. Macam contohlah, kalau tak setuju, kalau macam sekarang ni Trump Israel minta tolong. Contohlah. Minta tolong. Jadi dia orang pun akan macam bawa ke parlimen lah. Okey, macam mana kita nak tolong dah Israel ni? Ada sokongan, okey, majoriti okey, setuju. Okey, 80 bilion. Okey, saya ni suka tengok kalau internet, suka tengok harian Metro. Saya ni harian sinar harian. Jadi tahu sebanyak perkembangan Malaysia tu. Jadi bila sekarang ni bila tengok macam baru ni pembangkang yang saya pun kadang pening lah tengok. Kena kita teruk kan. Teruk macam saya cakap tadi, kita kena move on. Kita kena macam masuk yang baru ni, masuk parlimen, cakap benda-benda yang merepek.
Bukan benda yang berfaedah. Yang tanya pasal gaji tak naik gaji, naik gaji, ambil gaji tak naik gaji, tu benda-benda semua tu. Apa benda yang diorang sembang? Dalam parlimen bukan sembang bab-bab macam tu. Bab-bab beza. dia beza lah. Jadi itu saya kadang-kadang sebab yang dua sebab saya support Encik Ali Abang Halim ni, saya support Abang Halim, support Solihin, sebab saya rasa salute lah. Sepatutnya macam channel Abang Halim, channel Solihin dapatlah sikit imbuhan sebab tak jemu-jemu dan tak pernah kurang memberi penjelasan, memberi penerangan untuk agar kami tak lupa tau apa-apa yang berlaku. Jangan lupa bahagian kedua Hard Talk with Halim Romli dengan Abang Razi kita ini mengenai politik Malaysia. Apa pandangan beliau tentang Malaysia, tentang Hadi Awang, tentang Sanusi, juga tentang BMX. Apapun, terima kasih kerana terus menyokong Ancasi. Jangan lupa untuk bantu dana Super Chat, Super Sticker, Super Thanks dan juga dana Ancasi melalui akaun. Sekian daripada saya untuk kali ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.